Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, kita berjumpa kembali untuk PDPR Matematik Tingkatan 1 bab yang ketiga, sambungan bab yang ketiga. Okey, bab ketiga yang sebelum ni kita sudah lihat kuasa 2 dan punca kuasa 2. Okey, so hari ni kita tengok lagi kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey, kita tengok hari ni sampai macam mana menentukan kuasa 3 suatu nombor. Okey, dengan kalkulator ataupun tanpa kalkulator. Okey. Okey, so yang pertama sekali kita kena tahu okey, macam mana cara sebut okey kuasa 3 tu. 2 ada 3 kecil di atas. Okey, kalau ada nombor kecil di atas bermaksud kuasa. Kalau kuasa 2 dia tulis 2 kecil di atas, 2 kuasa 2 disebut 2 kuasa 2. Kalau ini 2 kuasa 3. 2 ada 3 kecil di atas, dibaca 2 kuasa 3. Okey, ni dibaca 2 kuasa 3 ataupun dibaca kuasa 3 bagi 2. Okey. Biasanya kita sebut yang atas lah, yang kuning ni. 2 kuasa 3. Ingat kuasa. Okey, apa-apa nombor. Kalau begini 2 kuasa 2. Ini maksudnya 2 kuasa 2. Okey, kalau begini 3 dan 5 kecil. Pastikan dia lebih kecil 3 kuasa 5. Okey. Selesai cara sebut, cara bahasa, cara tulis. Okey, konsep kuasa ialah darab yang berulang. Okey, biar kamu boleh tahu apa maksud kuasa. Maksudnya yang ni 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 maksudnya darab berulang. 2 ni darab berulang sebanyak 3 kali. Maksudnya 2 darab 2 itu baru kuasa 2. Darab 2. Okey, 2 darab 2 darab 2. Ini konsep dia, darab berulang sebanyak 3 kali sebab dia kuasa 3. Jadi 2 darab 2 4, 4 darab 2, jawapan 2 darab 2 4 tu darab dengan 2 lagi. 2 darab 2 4, 4 darab 2 8. So jawapan dia 8. Okey, 8 ini kita sebut sebagai kuasa 3 sempurna. Okey, 8 ni kuasa 3 sempurna. Okey. Okey, 8 ini ialah kuasa 3 sempurna. Kenapa? Sebab dia datang daripada suatu nombor yang dikuasa 3 kan. Okey, kalau 3 kuasa 3. Okey, contoh lain, 3 kuasa 3. 3 kuasa 3. Maksudnya 3 darab 3 darab 3 sama dengan berapa? 3 darab 3 9. Okey, 3 darab 3 ni 9. 9 ini darab ini dapat 9. 9 darab dengan 3 lagi dapat 27. Okey, kalau tak tahu maksudnya kena guna kalkulator lah. Okey, ni contoh kalkulator. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 sepatutnya inilah. Ini kuasa 3. Nampak ni kecil. Macam mana mau dapatkan yang kecilnya ni? Tulisan kuning. Kalau tulisan kuning, kita ambil dia dengan tekan shift dulu. Okey, maksudnya 3 tadi. Shift. Kita mau ambil yang ni. Tekan. Jadi 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 sama dengan 27. Ni 27.
Okey, kalau darab berulang sama juga lah. 3 darab 3 darab 3. 3 kali lah. So, sama dengan 27 juga. Benda yang sama. Okey, so maksudnya 3 kuasa 3 sama dengan 3 darab 3 darab 3 sama dengan 27. Dan 27 ini nama dia ialah, ini nama dia. 27 tu nama dia adalah kuasa 3 sempurna. Dia datang daripada nombor yang dikuasa 3 kan. Sama juga lah. Kalau 4 kuasa 3, jawapannya akan jadi kuasa 3 sempurna. Okey. Maksudnya tidak semua nombor kuasa 3 sempurna. Contohnya ialah nombor 4. 4 bukan kuasa 3 sempurna. Sebab mana ada nombor yang 3 kali didarab dapat 4. Okey. Boleh faham Okey, kalau ni 3 kuasa 5 maksudnya 3, kalau contoh ni lah, ini kuasa 5 ni. Tak apa, kita tunjuk saya contoh. 3 kuasa 5 ni maksudnya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. So jawapan dia apa? Jawapan dia 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 cukup 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Sama dengan 243. 243. Ini ialah nombor kuasa 5 sempurna. Ini kuasa 5 sempurna. Jawapannya ialah nombor sempurna. Okey, itu maksud dia Kalau yang ini jawapan 2 kuasa 3 ialah 8. 8 ni adalah maksudnya kuasa 3 sempurna. 27 jawapan bagi 3 kuasa 3. 27 adalah kuasa 3 sempurna. Okey, biar faham konsep tu. Okey. Okey, kita tengok. Itu yang tadi ni konsep Kalau orang tanya apa maksud kuasa 3, kamu cakaplah. Ini adalah nombor yang didarab berulang kali sebanyak 3 kali. Apa maksud kuasa 4? Nombor yang didarab berulang kali sebanyak 4 kali. Itu maksudnya. Jadi jawapannya itu adalah kuasa 3 sempurna. Kalau jawapan bagi kuasa 4 ialah kuasa 4 sempurna. Jawapan bagi kuasa 5, ni maksudnya jawapan ini kita panggil dia kuasa 5 sempurna. Benda sama. Kalau kamu faham yang konsep yang kuasa 2 dulu, yang kita belajar dulu, benda yang sama juga. Cuma bezanya ini jadi 3. Maksudnya kalau sudah faham ni, dah boleh belajar yang lain. Boleh dah belajar yang kuasa 4, kuasa 5, kuasa 6, kuasa 7 sampai kuasa berapa-berapa pun benda yang sama saja. Okey, seterusnya tengok 3.2.2. Menentukan sama ada suatu nombor adalah kuasa 3 sempurna. Adakah nombor ni kuasa 3 sempurna? Adakah dia ni datang daripada suatu nombor yang didarab sebanyak 3 kali berulang? Macam tadi. Adakah 8 ni kuasa 3 sempurna? Kita kena test. Ada ya ke 8 ni kuasa 3 sempurna? Yang ni kita apa? Kita tahu sudah kan. Yang macam ni. Adakah 27 ni kuasa 3 sempurna? Ya ke? Tahu sudah. Sebab ni dia memang datang daripada 3 kuasa 3. Yang sekarang ni, yang ni nampak ni datang daripada berapa kuasa 3? Ada ke nombor kuasa 3 yang dapat 64? Maksudnya kita kena test dia. Kalau dia dapat, bermaksud dia adalah kuasa 3 sempurna. Macam mana mau test? Kena guna kaedah pemfaktoran perdana. Kena guna kaedah pemfaktoran perdana. Kaedah pemfaktoran perdana. Apa maksud perdana? Perdana ingat. Perdana balik. Diulang. Perdana bermula dengan nombor 2, 3. Bahagilah. Bagi 2, bagi 3, bagi 5, 7, 11, 13, 17, 19 dan seterusnya. Ini cikgu bagi lebih sikit. Biasa cikgu bagi sampai 13 saja kan. Ini nombor perdana 2, 3, 5, 7, 11, 13. 2 saja yang genap.
Saya ulang balik, nombor perdana 2 saja yang genap, yang lain semua ganjil. Tapi syaratnya dia tidak ada sifir yang lain lah yang boleh bahagi dia tu, kecuali dia sendiri dan nombor 1. Kenapa tiada 9 sini? 9 kan ganjil. Kenapa 9 tiada? Sebab 9 boleh bahagi dengan 3. So dia bukan perdana lah. Ingat, kaedah pemfaktoran perdana kita akan guna pokok faktor. Tentukan sama ada setiap berikut kuasa 3 sempurna atau tidak. Kuasa 3 sempurna atau tidak. Sekarang nombor 64. Nombor 64. 64 kena bahagi. Dia genap. Bahagi mesti cabang. Pokok mesti cabang 2 saja. Satu pokok cabang 2. Bahagi dengan sifir perdana. Bila dia genap, 64 ini genap. Macam mana tahu genap? Di belakangnya ada nombor 0, 2, 4, 6, 8 kan? 64 genap, bahagi dengan 2. Dah tahu genap, bahagi 2. 64 bahagi 2. Berapa 64 bahagi 2? Tak tahu, guna kalkulator. Tapi senang saja ni. 6 bagi 2, 3. 2 bagi 2, 4 bagi 2, 2. Maksudnya 32. Benda yang simple. Tekan 64 bagi 2. Dapat apa? 32 kan? 32. So 32. 2. 32 ni masih 32 ni masih genap. 32 ni kena pecah lagi kepada 2 bahagian. Yang ini apa? Yang 2 ni 2 turun saja. Mesti turun, jangan tinggal kosong. Mesti turun supaya dia sebaris. 32 bahagi 2. Genap 16. 32 genap bahagi dengan 2. Dapat 16. Maksudnya 32 tadi bahagi 2 dapat 16. 16 masih genap, bahagi lagi 2. 16 bahagi lagi 2. 2 ni turun. Yang ini turun. Ingat, bila dia sudah perdana, turun saja. Pastikan semua di bawah ni nombor perdana. Baru stop. Selagi belum perdana kesemuanya, selagi itulah kamu kena bahagi. Bahagi dengan siapa? Bahagi dengan yang ini. Menentukan kuasa 3 pun sama. Kuasa 2 pun sama. Adakah kuasa 2 sempurna? Caranya sama. Kuasa 4 sempurna, sama juga. Kuasa 5 sempurna, sama juga. Cara yang sama saja. Cuma yang last kali tu yang berbeza. So 16 bagi 2. 16 bagi 2 dapat 8. 8. 16 bagi 2 tadi dapat 8. So 8 ni masih genap, bahagi lagi 2. 8 ni genap, bahagi lagi 2. Yang ni turun 2. Turun 2. Turun 2. Sini bila bahagi 2 dapat 4 kan? 8 bagi 2. Takkan 8 bagi 2 pun tak tahu. 8 bagi 2 dapat 4. So 8 bagi 2 dapat 4. Masih genap. Masih genap. Turun lagi 2. 2. 2. 2. Yang ni pecah kepada 2. 4 bahagi 2 dapat jawapan 2 lah kan? 4 bahagi 2 dapat jawapan 2. So sekarang kita nak tentukan. Bila sudah habis, sudah sampai 2 semua ni, sudah jadi perdana semua ni. Adakah ini nombor kuasa 3 sempurna? Bermaksud kita kena kumpul yang ini, yang bawah ni, kepada 3 kumpulan. Adjust. Kamu susun cantik-cantik, adjust dia biar dia jadi 3 grup yang sama bilangan dia. Sekarang ni semua 2 kan? Kalau semua 2 senang. Ada berapa 2 sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 2 kan? Bolehkah kita grupkan dia kepada 3 bahagian? Boleh? Boleh kan? Maksudnya ini 1, 2,
3. Okey, pastikan sama-sama 2 kali 2. 2 ada 2, 2 ada 2, 2 ada 2. Dia tidak boleh di sini 2 ada 3, di sini 2 ada 1 saja. Tak boleh. Mesti sama. Boleh, kita boleh gerupkan dia kepada 3 bahagian yang sama. Okey, so maksudnya 64 ini, dia adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okey, bila digerupkan, dia akan jadi ini. 1, 2, 3. Betul? Okey, jawapan bagi 2 kali 2 apa? Jawapan bagi 2 kali 2 ialah 4. Kita kali balik. Ialah 4. Kali 2 kali 2, 4 juga. Ini pun jadi 4 juga. So, sekarang sudah jadi nombor 4 ada 3 kali. Okey, so maksudnya dia akan jadi 4 kuasa 3. Sebab 4 didarab berulang kali sebanyak 3 kali. Maksudnya 4 kuasa 3 lah. Bermaksud 64 ini adalah kuasa 3 sempurna. Sebab dia datang daripada 4 kuasa 3. Maka 64 ialah kuasa 3 sempurna. Okey, sebab dia tanya kuasa 3 kan. So 64 kuasa 3 sempurna lah. Okey. Boleh. Okey, 240 B. Okey, contoh seterusnya B 240. Okey, 240 240. Okey, bahagi sampai habis nombor perdana Okey, 240 genap bahagi 2. Okey, bahagi 2. 240 bahagi 2. Berapa? 240 bahagi 2. 120. So, bila bahagi 2 dapat 120. 120 masih genap. 120 bahagi 2 dapat 60. Okey, maksudnya sini bahagi 2, sini dapat 60. Sini turun 2. Okey, kasih besar sikit. Okey. 60 masih genap. Okey, sini 60 60 genap. 60 bahagi lagi dengan 2. 2 ini turun. 2 ini turun. 60 bagi 2, 60 sen bagi takkan ini pun kena kalkulator kan. 60 sen bagi 2. Jadi bagi 2 jadi 30 sen lah kan? 30. Masih genap. 2 turun. Ini turun. 30 bahagi 2. Berapa 30 bagi 2? 30 ringgit bagi 2. Guna duit. Kamu ni semua mata duitan. Okey, guna duit senang. 30 bagi 2. 15. Okey. Tengok 15. 15 bukan lagi genap. Okey, 15 bukan lagi genap. Tapi dia bukan. Ada sini 15. Jadi kan? Maksudnya dia bukan nombor perdana. Maksudnya 15 ni kena bahagi dengan berapa? Tidak boleh bagi 2. Sebab dia bukan genap. Bila tidak boleh bagi 2, guna yang seterusnya. Bahagi dengan 3. Boleh ke 15 bagi 3? Cuba test. 15 bagi 3. 15 bahagi 3. Dapat jawapan tepat kan? Dapat 5. So maksudnya 15 boleh bahagi 3. So maksudnya 15 yang ini kena bahagi 3. Dapat jawapan dia berapa tadi? 5 kan? Yang 2 turun 2. Ini turun 2. Ini turun 2. Ini turun 2. Okey, so sekarang dia tanya adakah kuasa 3 sempurna?
Apa kena buat? Okey, kamu kena kumpulkan semua ini kepada 3 bahagian. Bolehkah kamu kumpul kepada 3 bahagian? Okey, contoh ini 2, ini 2, 2, ini 2, 2, ini 3, 5. Tak sama. Bahagian tak sama. Jadi macam mana mau susun supaya dia jadi 3 yang sama? Okey, kalau 6, ini ada 6 kan? Di bawah ada 6. Kalau 6, mesti satu bahagian kena ada 2 nombor. Kalau sini 2, 3. Ini 2, 3. Sini 2, 5. Sini 2, 2. Semua tak sama kan? Okey, kalau kamu faham, kamu nampak dia tidak boleh kita kumpul. Macam ni boleh kumpul, ni boleh kumpul. Ni satu bahagian sama kan? Ini tidak ada cara untuk kita kumpul kepada 3 bahagian yang sama. Okey, bila tidak boleh disusun, maksudnya kita tulis 240. 240 sama dengan 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 3 darab 5. Tak boleh kumpul. Okey, so maka 240 bukan kuasa 3 sempurna. Okey? Boleh? Okey, itu contoh. Okey, 2 contoh. Okey, macam mana menentukan dia kuasa 3 sempurna atau bukan? Boleh faham Okey, seterusnya. Okey, 3.2.3 menyatakan hubungan antara kuasa 3 dan punca kuasa 3 yang tadilah. Okey, kalau kuasa 3, kalau 6 kuasa 4 kuasa 3 ialah 64. Jadi punca kuasa 3 dan 4 adalah 4. Benda yang sama. Contoh yang ni. Kalau 2 kuasa 3 8, 2 kuasa 3 sama dengan 8. Jadi punca kuasa 3 8 ialah 2 balik. Okey. Dia punca kuasa 3. Siapa yang nombor yang di kuasa 3? Dari mana puncanya? Itu maksudnya punca. Okey, ini dia bagi situasi 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Okey. 4 kali 4 ini isi petak sajalah. Okey. So, berapa? Isi yang sama. 64 ni. Ini 64. 64 ialah ini. So, ini 64. 64 ni. 64 ni ialah yang ini. Ini ni, yang kuning ni. So, yang kuning simpan di dalam. Maksudnya dalam apa? 4 kali 4 kali 4. Benda sama itulah sebabnya dia jadi 3 kali tu. 4 kali 4 kali 4. So, sudah jumpa. Bila sudah ada 4 3 kali, di sini ada 3, maksudnya 1 kali. Bila sudah cukup 3 kali, kalau 4 kali tak boleh Kalau 2 kali tak boleh. Mesti 3 kali. Kenapa 3? Berulang 3 kali. Sebab sini 3. Okey, so lepas dah jadi begini, okey, turun 1 kali nombor 4. Okey, dia datang daripada 4. Okey. Okey, benda sama B. Negatif 0.5 kali negatif 0.5 kali negatif 0.5. Benda yang sama. Sama juga yang ni. Cuma dia tukar nombor saja. So, di sini tak masuklah. Okay, dalam peta ni masuklah. Yang apa yang ada di luar tu. Negatif 0.5. Negatif 0.5. Negatif 0.5. So, jawapan dia negatif 0.5. Okay. Okay, kemudian kalau pecahan sama juga. Pecahan yang ini kuasa 3 sama dengan yang ini. Okay, kuasa 3. Okay, benda sama. Yang ni pun boleh juga ni. Yang ni pun sebenarnya dia akan jadi yang A ni. Dia akan jadi begini. Punca kuasa 3
4 kuasa 3. Okey, punca kuasa 3, 4 kuasa 3. Dia ibarat ni lah, kamu potong. Bila sudah jadi jumpa 3 sama 3, kamu potong. Potong dia. Yang tinggal 4 saja. Benda yang sama. Ini sama juga. Okey, so yang ni 1/216 ialah 1/6 kuasa 3. Okey, dia sebenarnya begini. 1/6 kuasa 3 tu sama dengan 1/6 kali 1/6 kali 1/6. Itu dia jadi 1 kali 1 kali 1, 1. 6 kali 6 kali 6, 216. Okey, benda yang sama. Okey, konsep asal benda yang sama. A, B, C itu sama. Cuma ini dia bentuk darab berulang. Ini dia terus bagi kuasa 3 ni. Maksudnya 1/6 kuasa 3. Isi saja di sini. Benda yang sama. So, dia akan jadi punca kuasa 3 dalam petak 1/6 kuasa 3. Okey, so sini kena simpan kurungan lah. Yang sini pun kena kurungan. Ikut yang dia bagi. Dia bagi ada kurungan. Kita simpan kurungan. Sorry tadi. Okey. So, cikgu cakap macam mana tadi? Bila sudah kuasa 3, punca kuasa 3, ibaratnya kita potong kan? Kita potong 3. Macam kita potong 3. Yang tinggal apa? Yang tinggal yang ini saja. 1/6. So, jawapan dia 1/6 lah. 1/6. Tidak perlu kurungan lah. Okay, sebab dia sendiri saja tinggal. Okay, kalau mau simpan pun tidak masalah juga. Cuma jawapan akhir tidak payah ada kurungan. Okay. Okey, itu hubungan. Seterusnya, okey, 3.2 standard pembelajaran 3.2.4 menentukan kuasa 3 satu nombor tanpa dan dengan. Okey, ini guna tanpa kalkulator. Okey, yang pertama tanpa kalkulator Ini tanpa. Okey, tanpa kalkulator. Bila tanpa kalkulator, maksudnya kena ada jalan kerja. Okey, jangan jadi macam yang latihan yang minggu lepas ada yang buat yang kuasa 2 tu tanpa kalkulator pun tiada jalan kerja. Okey, walaupun kamu guna juga kalkulator, tapi jalan kerja tu mesti tulis. Walaupun kamu guna kalkulator, okey, cikgu ulang, walaupun guna kalkulator, jalan kerja wajib tulis. Okey, sebab arahan dia tanpa kalkulator. So, 4 kuasa 3. Apa jalan kerja dia? Okey, 4 kuasa 3. Okey, kamu tulis yang darab berulang. Itu jalan kerja dia. Tulis 4 darab 4 darab 4. Okey, ini jalan kerja. Satu ni sejalan kerja. Tolonglah buat jalan kerja. Okay. Walaupun kamu tahu tapi tak tulis, jadi tak betul. Jawapan betul lah jawapan. Sebab tekan kalkulator. Tapi sekarang kita mau jalan kerja dia. So, yang ni bila sudah ada jalan kerja, terpulanglah. Bolehlah juga mau tekan kalkulator. Tekanlah 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 kali 4. Jangan tekan kalkulator betul, tapi kamu tak tulis. Tak boleh, mesti tulis. Berapa? 64. So, jawapan dia 64. Okey, kalau tu guna kalkulator terus. Yang ini terus. Yang ini tiada. Ini tiada kalau guna kalkulator. Kalau tanpa kalkulator, yang ni kena ada. Walaupun kamu memang guna kalkulator. Okey, ini mesti ada. Okey, B. 0.2 kuasa 3. Jalan kerja kita tulis. Ini jalan kerja dia. Wajib tulis. Sebab dia tanpa kalkulator. Jadi 0.2 darab 0.2
darab 0.2. Okey, bukan 0.2 darab 3 Jangan ada yang buat sama dengan 0.2 darab 3. Ini salah. Okey, ini salah. Okey, jangan guna itu. Okey, so 0.2 darab 0.2 darab 0.2. Okey. Boleh tekan kalkulator. Boleh tekan tapi jangan terus tekan yang tadilah. Tulis jalan kerja dulu. 0.2 darab 0.2 darab 0.2. So sama dengan sudah. Berapa tu? Macam mana buat? Okey, kalau keluar jawapan yang begini, apa yang kamu kena buat ialah kamu tekan apa? Okey, kamu tekan inilah. Tekan engineering. Tengok engineering. Engineering Ini bentuk engineering, form engineering. Okey, kalau kamu setting beginilah. Okey, tengok. Tekan. Okey, tekan. Kita tak mau begini Kita mau yang di sini ni kosong. Okey, yang sini ni kosong. Macam mana memang kosong? Kena anak panah dia ke sana. Ke kiri tekan shift. Okey, tengok. Dia berkurang sampai dia jadi kosong. Ni yang tadi asal kan. Jadi kosong. So, dia jadi kosong. So, jawapan dia ambil yang ni. 0.008. So 0.008. Okey. KC negatif 3/5 kuasa 3. Okey, maksudnya negatif 3/5 kuasa 3. Okey, pecahkan dia. Negatif 3/5 golongan darab negatif 3/5. Ini jalan kerja wajib ada. Darab negatif 3/5. So sama dengan darab atas. Tekan kalkulator lah. Negatif 3/5 darab negatif 3/5 darab negatif 3/5. So tekan. Sorry. Negatif 3/5 darab negatif 3/5 darab negatif 3/5 untuk kurungan. So sama dengan negatif 27/125. Negatif 27/125. Itu jawapan dia. Tanpa guna kalkulator, pecahkan sahaja bahagian ini. Okey, kepada 3 kali yang didarab 3 kali negatif 3/5 ni didarab berulang sebanyak 3 kali. Itu maksudnya jalan kerja. Itu maksudnya tanpa kalkulator. Walaupun kamu sebenarnya guna kalkulator. Faham Okey, contoh yang seterusnya ialah yang ni. Ini dengan kalkulator. Okey, dengan kalkulator maksudnya tidak payah. Yang tadi cikgu cakap ini kena buat sama dengan 18 kali 18 kan. Ini tak payah. Okey, tidak payah buat yang itu. Sebab sekarang dia suruh guna kalkulator. So, dia suruh guna kalkulator. Tinggal lagi tulis jawapannya saja. Berapa jawapannya? Tekan kalkulator lah. Okey, tekan kalkulator. Tekanlah terpulang. 18 kuasa 3. 18 kali 18 kali 18. Boleh juga. Ni 5832. Ataupun terus tekan 18 kuasa 3. Teruskan 18. Macam mana mau simpan 3 kecil di atas? Yang ini. Ni 3 kecil ni yang kuning. Yang kuning kena ambil butang shift. Shift. Tekan yang ini. Kuasa 3. So tekan sama dengan
Sama 5832. So sama dengan 5832. Okey, yang ni boleh terus direct calculator. Okey, yang ni pun sama. Negatif 4 1/2. Kamu salin sama macam soalannya. Salin dalam kalkulator. Kurungan. Negatif. Kita mau nombor begini. Mana begini? Bukan yang ni Ambil yang kuning. Tengok dia ada 3 nombor ni. 3. 1, 2, 3. Yang ni 4. Yang ni 4. Yang di sini 1, 2. So, tekan macam mau dapat yang kuning. Tekan shift. Shift. Dapat jadi 3 kan? So, 4. Lepas tu sini berapa? 1 1/2. 1/2. Okey, kemudian tutup kurungan. Kita mau kuasa 3. 3 di atas sini. Macam mana? Yang ini. Shift. Yang ini. Dah jadi kan? Lepas tu tekan sama dengan negatif 729/8. So sama dengan negatif 729/8. Okey. See? Negatif 6.3 kuasa 3. Kurungan. Kurungan negatif 6.3 tutup kurungan shift kuasa 3. So dapat kuasa 3. Okey, sama dengan negatif 250.047. Negatif 250.047. Okey. Ataupun tengok simbol kalkulator ni kan. Sini pun ada ni. Kenapa ini apa maksudnya? Ini X. Ini kosong ni kamu boleh simpan sejak kuasa berapa-berapa. 2 boleh, 3 boleh. Okey. So maksudnya contoh yang ni. Okey, padam balik yang ni. Delete. Okey, sekarang negatif. Ni jawapannya tadi kan. Negatif 250.047. Tadi kita pakai yang ni. Yang terus shift. Terus kuasa 3. Okey, sekarang kita pakai yang ni. Macam mana bentuk dia? Yang ni tekan. Terus dia keluar. Simpan dalam nombor 3. Sama juga cara dia. Okey, kalau 4 tekan 4. Sama juga. Sama. Ini simbol dia untuk kita simpan kuasa berapa-berapa saja. Kuasa 2 boleh. Kuasa 2 boleh. Okey. Tadi kuasa 3, kita simpan tadi kuasa 3. So apa jadi? Dia akan jadi yang sama lah. Negatif 250.047. Okey, boleh faham? Okey, so kamu tengok video ni betul-betul. Okey. Faham betul-betul cara dia. Ini masuk masuk ujian nanti Okey. So pastikan faham betul-betul dan cuba, bukan cuba, mesti buat. Okey, latihan yang cikgu bagi. Okey, so sekian. Sampai sini saja dulu. Nanti kita jumpa lagi esok. Okey, esok ada, kita habiskan, mesti habiskan bab ni sebab ujian masuk sampai akhir bab ni Okey, so sekian. Terima kasih dan selamat belajar. Jangan lupa isi kehadiran. Assalamualaikum.